Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya, hari ini kita dapat bertemu untuk kita menyambung pelajaran kita dalam subjek sirah, insya-Allah. Dan tajuk hari ini, macam mana yang anak-anak semua lihat, Isra dan Mi'raj. Apa dia Isra, apa dia Mi'raj? Okey, ini adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, sama-sama kita tengok. Okey, untuk Isra dan Mi'raj, kita tengok pengertian Isra dahulu. Isra merupakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Nabi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam, yakni daripada Mekah ke Palestin dalam waktu satu malam. Sedangkan pada zaman itu tidak ada kapal terbang, tidak ada roket, tidak ada jet dan sebagainya. Tapi Nabi pergi ke Masjidil Aqsa bersama dengan malaikat Jibril menaiki Buraq, yang mana kelajuannya lebih laju daripada apa yang manusia cipta paling laju atas muka bumi ini. Baik, itu Isra, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Mi'raj. Mi'raj pula merupakan perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad, yakni pada waktu malam, yakni baginda menaiki langit ketujuh. Yakni Nabi naik daripada Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, bertemu dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diamanahkan oleh Allah. Ada beberapa perkara lah. Baik, kita teruskan lagi. Kemudian ada sedikit info berkaitan dengan tajuk Isra Mi'raj. Nabi kita diisrakan dengan jasadnya, bukan roh, bukan roh, maksudnya bukan mimpi, tapi dengan jasadnya naik ke Sidratul Muntaha. Jadi ianya berlaku pada satu malam sahaja. Malam apa? Pada malam 27 Rejab, setahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dan malaikat Jibril menunggang Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala beserta dengan bukti dan tanda kekuasaan Allah. Semuanya Allah perlihatkan pada malam tersebut. Untuk apa? Untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ada satu dalil firman Allah. Allah kata apa? Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkati sekelilingnya, innahu wasami'ul basir, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi daripada ayat ni Allah nak tunjuk kepada hamba-Nya, iaitu Nabi kita lah, Nabi Muhammad. Dan inilah kebesaran yang Allah nak tunjuk kepada umat manusia. Daripada siapa kita tahu kebesaran ini? Daripada Nabi. Nabi dah lihat semua, Nabi dah cerita kepada para sahabat, dan dia semuanya sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalil. Kemudian kita masuk kepada apakah peristiwa yang berlaku sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang berlaku ialah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah kali kedua oleh malaikat Jibril. Kali pertama bila? Kali pertama ketika Nabi usianya masih kanak-kanak. Ketika Nabi usianya masih kanak-kanak. Tapi ini kali kedua sebelum Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Jadi hati baginda, hati Nabi itu telah dikeluarkan dan disucikan dengan air Zam-Zam, serta dipenuhkan dengan iman dan hikmah.
Okey, baik. Seterusnya, itu perkara sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Apa pula perkara yang berlaku semasa Isra'? Perkara yang berlaku semasa Isra'-nya Nabi, iaitu yang pertama, Nabi Muhammad telah memilih susu sebagai minuman baginda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi melihat rombongan dagangan penduduk Mekah semasa pergi dan balik. Nabi melihat rombongan dagang penduduk Mekah semasa pergi dan balik. Yang ketiga, Nabi melihat malaikat Malik yang tidak pernah senyum dan tidak kelihatan riak kegirangan di wajahnya. Ini malaikat Malik yang tak pernah senyum, sentiasa garang dan serius. Baik, yang keempat, Nabi diperlihatkan tentang beberapa azab yang menimpa kaumnya. Maknanya kaumnya siapa? Kaum Nabi ni, kita lah semua ni. Baik, yang pertama, apakah dia? Nabi lihat orang yang mengambil harta anak yatim. Siapa-siapa yang mengambil harta anak yatim, yang pertama dia akan diazab dengan keadaan mulutnya mempunyai muncung unta. Orang yang makan harta anak yatim, mulutnya akan menyerupai, mempunyai muncung unta dan dimasukkan api ke dalam mulutnya. Tu orang yang ambil harta anak yatim. Yang kedua, azab yang kedua, siapa-siapa yang mengamalkan riba. Siapa-siapa yang mengamalkan riba, azabnya adalah keadaan perutnya yang sangat besar dan tidak berupaya untuk beralih ke tempat lain di dalam neraka. Jadi ni orang yang mengamalkan riba. Siapa-siapa yang amalkan riba, minta elakkan. Jadi kemudian yang ketiga, melakukan zina. Diazab dengan memakan daging yang busuk, walaupun ada daging yang halal lagi elok. Okey, ni orang yang melakukan zina. Baik, seterusnya. Okey, tu kita dah tahu beberapa perkara tentang sebelum istiwa Isra' dan Mi'raj, semasa peristiwa Isra', dan yang ini pula peristiwa semasa Mi'raj. Apakah dia peristiwa semasa Mi'raj? Pertama, ketika Mi'raj, Nabi bertemu dengan para Nabi di setiap pintu langit. Ada berapa pintu langit? Pintu langit ada 7 kesemuanya. Di langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima, bertemu Nabi Harun. Langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh, yang terakhir, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi itu ketujuh-tujuh langit, ada 7 orang Nabi yang menjaga pintu-pintu langit tersebut. Baik, kemudian kita teruskan. Tadi perkara pertama, Nabi jumpa dengan Nabi jumpa dengan para Nabi yang berada di setiap langit. Yang kedua, menerima kewajipan solat fardu 5 waktu. Jadi Nabi naik ke langit dan dapat arahan daripada Allah, dapat suruhan daripada Allah untuk apa? Menunaikan kewajipan solat fardu. Menerima kewajipan solat fardu 5 waktu, yang asalnya adalah 50 waktu. Setelah dipujuk oleh Nabi lain, minta Nabi Muhammad kurangkan, sehinggalah menjadi 5. Baik, yang ketiga, baginda diperlihatkan dengan wajah sebenar malaikat Jibril. Okey, jadi sebelum ni malaikat Jibril jumpa dengan Nabi Muhammad bukanlah dengan wajah yang sebenar, tapi wajah yang malaikat Jibril tiru daripada orang-orang yang lain lah. Jadi sekarang ni bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi dapat lihat wajah sebenar malaikat Jibril. Okey, baik, seterusnya, bagaimana penerimaan masyarakat Arab tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj? Okey, kalaulah kita ikut logik akal, semua orang tak akan percaya Nabi bergerak daripada Mekah ke Palestin dalam waktu 1 malam dan kembali ke Mekah balik. Agak mustahil. Ramai orang takkan percaya dengan cerita.
Jadi selepas daripada balik tu, baginda bertemu dengan Abu Jahal dan kaumnya dan kaum Nabi untuk menceritakan peristiwa yang baginda lalui. Jadi segelintir kaumnya yang menerima dan ada juga yang menolak perkabaran daripada Nabi Muhammad tersebut. Jadi perkabaran baginda tentang Isra' dan Mi'raj ni mendapat reaksi positif daripada Sayyidina Abu Bakar. Kita sendiri kenal bagaimana perangai Sayyidina Abu Bakar ni, sahabat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah beliau ni digelar sebagai As-Siddiq, orang yang sentiasa membenarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj? Yang pertama pengajaran yang kita boleh dapat ialah menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Allah ni nak tunjukkan kebesaran dan keagungan dia. Yang kedua, membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua sekalian Nabi. Yang ketiga, umat Islam wajib menunaikan solat fardu 5 waktu. Umat Islam wajib menunaikan solat fardu 5 waktu. Yang keempat, mengukuhkan iman dan keyakinan kaum muslimin. Sebabkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, tanpa disangka iman kaum muslimin pada waktu itu semakin meningkat. Yang kelima, menyeru umat Islam supaya memperbanyakkan amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi umat Islam, Nabi dah tengok semua perkara yang akan diazab tadi tu. Jadi Nabi sedih. Jadi kita sebagai umat Islam kenalah meninggalkan kemungkaran untuk mengelakkan kita daripada diazab api neraka. Baik, seterusnya dan yang terakhir sebelum kita habiskan, kesimpulan yang kita boleh dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang merupakan satu peristiwa yang amat luar biasa dan istimewa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja pada Nabi, tapi bagi umat kita, bagi umat Nabi Muhammad. Kita semua ni adalah umat yang teragung, umat Nabi Muhammad, yang mana akan dihisap dahulu ketika di padang mahsyar nanti. Dan peristiwa ini menunjukkan tanda kebesaran Allah kepada Nabi-Nya dan seluruh alam. Hikmah di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan baginda. Bukan setakat Nabi saja, tapi semua kaum muslimin pada ketika itu, dan bagi kita juga. Sebab apa? Sebab Allah menunjukkan kebesaran dia pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan sebab itulah pada setiap tahun kita akan sambut peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Sebab apa? Kita nak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak lihat? Nabi dah tak ada, dah tak dapat dengar. Kita tengoklah daripada ayat Al-Quran, dalil tadi. Kita dengarlah pengisian daripada ramai ustaz-ustaz yang ada. Kita boleh dengar. Dan setiap kali kita dengar, maka kita akan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sekadar itu sahaja untuk pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. Mungkin tajuk yang tak ada juga dalam buku tu nanti, dan dalam buku nota padat, InsyaAllah nanti saya akan bagi link untuk PDF buku tersebut. Kamu semua boleh baca lah, InsyaAllah. Jadi sampai di sini sahaja dahulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.